آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris yang ketiga daripada baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 8 syarat untuk sah sujud. Ketiga daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Terbuka dahinya, dengan bahawa ketika menghantar, yakni meletak dahi kepada tempat sujud, tempat sembahyang, dahi dalam keadaan terbuka, tidak berlapik dengan umpama songkok, kopiah contohnya, ataupun kain perempuan orang sembahyang contohnya. Ini syarat untuk sah rukun sujud yang ketiga daripada 8. Yang bicara minggu lepasnya syarat yang kedua itulah. Ketika sujud wajib menghantar, wajib meletak 7 anggota kepada tempat sembahyang. 7 anggota. Mana 7 anggota? 2 perut, anak jari 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. 2 tapak tangan ni, dia tak syarat tapak tangan betul-betul. 2 tapak tangan ni sama ada perut tapak tangan ataupun perut anak-anak jari, sudah memada. 2 perut anak jari 2 kaki, kaki kanan perut 1 jari, sudah memada, umpama ibu jari. Kaki kiri 1 perut anak jari, umpama ibu jari, sudah memadai. 2 lutut jelaslah jari. Kalau perut jari tu panggil apa? Tak panggil tapak tangan, dia panggil perut jari ya tau. Dan ni tangan kita ni. 2 tapak tangan. Mana 2 tapak tangan? Mana dia panggil 2 tapak tangan? Kalau sebut kata tapak tangan tu mana? Kita kadang-kadang akan tunjuk tengah ni tau. Ni panggil apa? Dia panggil perut jari tau. Dia panggil perut jari. Dia tapak tangan ni minar rahah. Tapak ni, tapak sungguh. Wa butunil asabi'i, dan juga perut anak-anak jari. Tak apa dah. Maknanya pada masa sujud, dia letak tapak tangan ni, dia letak jari je atas latar. Tapak tangan tu tak kena latar, sah lah. Sekarang ni kita sebut tapak tangan. Kita sebut tapak tangan.
Dia dalam kitab disebut batnu kaffaihi, sebahagian perut dua tangan. Tapi gitulah biasa kafung tu dia maksudnya dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Dia mahu gitu biasa. Sini dia betul dua tapak tangan. Kita boleh sebut kata dua tapak tangan, kita faham tengah ni saja. Dah. Tengah ni dipanggil rahah, dipanggil. Tengah dipanggil rahah. Rahah ni tapak tangan. Dia juga. Ataupun butunul asabi'i ni, perut, segala perut anak jari. Mana masa sujud dia buat gini ya, dia letak perut anak jari je. Atas latar, tangan kanan, tangan kiri, sah dah sujud dia. Tapi disunatkan kena sepenuhnya tapak tangan di latar, sunat. Tapak rahah, tapak tangan betul pun kena latar. Perut anak jari pun kena latar belaka. Tapak ni kena latar molek, jangan macam tekuk belalang. Tahu ke tekuk belalang? Dia letak tangan atas latar, dia buat gelembung tengah. Dia tak rapat. Ada ni. Dia gelembung tengah tak rapat. Sebab apa? Latar tu tempat orang pijak berabuk, hidup perut aja biar kena latar belaka. Gitu. Jadi tapak tangan ni kalau dobik dia ginilah. Pada dobik. Kalau kita dobik kau tapak tangan ni yang batal ketika menyentuh kemaluan. Yang batal wuduk ketika menyentuh kemaluan. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Bukan dengan belakang tangan. Belakang tangan tak batal. Tapak batal. Hujung jari tak batal. Antara celah-celah jari tak batal. Mana tempat yang batal ketika sentuh kemaluan? Ni. Kita ambil dua tangan kita, kita dempetkan, kita tekan sedikit. Ni tapak ni. Ni sentuh kemaluan batal. Sentuh kemaluan batal wuduk. Atau kalau ibu jari gini. Ni. Anak bersentuh ni dia panggil tapak tangan. Ketika berwuduk, ada wuduk, sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Mana tapak tangan yang bersentuh ketika kita dempetkan dua tapak tangan, kita tekan sedikit. Ni hak tapak. Pada ni. Hak ni lah. Hak bersentuh ni lah. Ketika letak atas latar, letak mana-mana pun. Dia letak ujung jari je atas latar. Maka sah dah rukun sujud, atau dia panggil dua tapak tangan. Atau kena tanda sikit lah. Dua tapak tangan. Sebab kita sebut kata dua tapak tangan, kita hanya bayang di kepala otak kita tengah ni je. Dua tapak tangan, yakni tapak tangan dan juga segala perut-perut anak jari tangan. Yakni tempat yang batal ketika berwuduk sentuh kemaluan. Tu dua tapak tangan. Dua perut anak jari dua kakinya, dua lutut, dua tapak tangan. Dah itu pembicaraan mengelupah syarat yang kedua. Yang kita tekan mengelupahnya, hak dua perut anak jari dua kaki tu. Perut anak jari. Kalau letak atas latar hanya hujung anak jari, maka belum lengkap lagi syarat untuk sah rukun sujud. Dia kena perut anak jari. Satu kaki kanan, satu perut anak jari kaki kiri. Satu pun cukup dah. Gitu je. Maknanya kena hanya di hujung jari kaki. Tidak memada. Nak kena perut. Kena perut. Sikit je. Tekan sikit. Dah dia tak gitu je. Allah kata sayangnya lah. Buat pasal apa gitu. Hak berat laginya, dia letak belakang kaki pun atas latar. Mana apa? Dia panggil apa? Kaki koleh. Dia panggil apa? Bukan kaki koleh. Koleh kaki atas latar. Tidak kena dua perut anak jari dua kaki. Ni hak banyak berlaku, hak kita nak kena ingat sikit lah. Kalau dua lutut memang letak latar. Dua tapak tangan memang letak latar. Dua dahi memang letak latar. Kerana masa turun ke latar tu sunat kita memanglah dua perut anak kaki kena latar mula-mula sebab kaki duduk latar dah. Turun lutut, turun dua tangan, lepas tu letak dahi dan hidung letak serentak. Yang mana hidung dalam mazhab Syafi'i kita
sunat letak atas latar juga hidung. Mazhab Hanafi, hidung wajib letak atas latar. Mazhab Syafi'i kita, hidung sunat letak atas latar. Jadi letak dahi dengan hidung sunat serentak. Hak tertib beratur bersusungnya, dua perut jari kaki kena latar mula-mula, letak dua lutut, kena letak dua tangan, lepas tu letak dahi serentak dengan hidung. Ini mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab. Ada pun mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, dia letak dua perut jari kaki, dia letak dua tapak tangan dahulu, letak lutut kemudian baru letak dahi latar. Dia lepas dia mana turun ke bawah tu, dia letak dua tangan dulu, dua tapak tangan dulu latar, lutut tak kena latar lagi. Lutut letak kemudian. Kita mazhab Syafi'i dah turun tu letak lutut latar, letak dua tangan, lepas tu letak dahi serentak dengan hidung. Itu ketika turun. Ketika naik, angkat dahi dahulu, angkat tangan daripada lantai, angkat lutut daripada lantai, pergi kepada berdiri. Itu ketika bangkit daripada sujud pada berdiri. Kalau tadi turun daripada iktidal pada sujud. Ada ni mazhab Maliki, turun daripada iktidal pada sujud, letak dua tapak tangan, letak dua lutut, letak dahi. Ketika nak bangkit, angkat dahi, angkat dua lutut, angkat dua tangan, benda barulah berdiri tegak. Itu mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hanafi pula, masa nak bangkit itu, kepada berdiri daripada sujud tadi, nak bangkit sunat tekan dengan tapak tangan sebelum bangkit pada berdiri. Ada pun mazhab Maliki, tekan dengan belakang tangan. Dipanggil qiyamil ajiz, qiyamil ajin dipanggil. Qiyamil ajin ni berdiri orang-orang yang lemah. Kita nak bangun, kita orang lemah ni, tekanlah dengan tapak tangan dahulu, barulah bangun pada berdiri. Sama ada daripada sujud kepada berdiri atau tasyahud awal pada berdiri. Itu qiyamil ajin, berdiri orang yang lemah. Kita nak bangun tanpa bertekan dengan tapak tangan pada berdiri, kita gagah sangat boleh, tapi jangan tunjuk gagah sangat dalam semayang ni. Sunat tekan dengan dua tapak tangan masa nak bangkit dari berdiri. Mazhab Maliki, qiyamil ajin, berdiri orang yang uli tepung. Uli tepung dia gini, dia tekan dengan belakang tangan. Itu mazhab Maliki. Kan banyak orang tekan belakang tangan. Itu mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i gitu. Kita ni jenis nadi sungguhlah. Pada nadi? Pada nadi? Mana? Tak tahu nadi? Bergerak ke dah? Tak tahu nadi? Wah, yang kata gitu daerah warnanya. Nadi. Macam gini lah, Allah budak ni nadi sungguh dah pada kecil. Saya cakap gitu. Kan kita kan, budak ni nadi tak pada kecil. Nadi mana nadi? Jangan dengar ke tak pernah dengar? Ajin dengar, tapi tahu makna apa. Tapi faham lah dok. Budak ni nadi sungguh tak padang kecil. Nadi. Dah itu je mahu faham lah. Nadi lah. Allah belajar peko, jumpa orang kata tekan belakang tangan. Tekan belakang tangan. Nak tak sambung orang. Orang tekan tapak tangan, dia tekan belakang tangan. Nadi dia panggil. Ayah lah begitu. Ada mazhab Maliki. Ada. Tekan belakang tangan. Tapi kita mazhab Syafi'i tekan dengan tapak tangan. Faham? Ada hak tekan dengan ni, tekan dengan ni. Macam orang berlatih kungfu ke apa. Dia tekan gini atas latar, baru dia bangun. Kata pasal mana pula tu? Tu mazhab kungfu kali. Dia tekan gini apa? Mazhab Jackie Chan. Ni, nak jadi kuat jari. Kan? Orang kungfu kan? Dia exercise kan? Dia pumping, pakai pumping tu. Kan dia pumping dengan jari gini kan? Bangun daripada sujud, tekan dengan jari. Tu kata mazhab Jackie Chan. Kita mazhab Syafi'i tekan dengan tapak tangan, mazhab Maliki tekan dengan belakang tangan.
Tak payah tiru mazhab lain lah. Gitu je lah. Belakang tangan tu. Saya tumbuk lah. Tekan belakang tangan. Orang mana? Qiyamil ajiz. Qiyamil ajin. Orang uli tepung. Lagi tengok orang uli tepung dulu. Ni. Gini kan? Bergagah dia uli tepung. Dia sedap tau. Apa tak ni? Berpeluh tukang uli ni. Tu sedap tau. Dia ke belakang tangan lah. Macam tekan numbuk lah. Nampak tekan belakang tangan. Itu mazhab Maliki. Bukan mazhab Syafi'i. Kemudian saya sebut minggu lepasnya, kita bicara syarat bagi rukun sujud ni lah. Pembicaraan pergi kepada orang solat atas kerusi. Orang solat atas kerusi. Dia berkait dengan rukun qiyam, rukun berdiri, bagi orang yang kuasa pada sembahyang fardu. Sembahyang sunat, berdiri sunat sahaja. Bagi orang yang uzur, maka berdiri pindah pada duduk. Itu tak ada masalah tu. Duduk pindah pada mengiring, mengiring pindah pada melentang. Bagi orang yang tidak kuasa. Duduk ni pula, duduk atas latar, duduk. Duduk atas kursi, duduk. Duduk atas meja pun, duduk. Duduk atas lembek pun, duduk. Duduklah, kita duduk. Dari lemah daripada berdiri, solat duduk. Maka duduk atas latar tu sunnah Nabi SAW. Orang sekarang banyak duduk atas kursi. Isu duduk ganti rukun qiyam atas kursi tak ada isu. Pada masa rokok semai duduk atas latar, atas kursi, rokoknya sama sahaja. Tunduk badan ke hadapan. Masa i'tidal atas latar, i'tidal atas kursi, sama sahaja. Masa duduk antara sujud, masa tahiyah, duduk atas latar, duduk atas kursi, sama sahaja. Isunya ni, isu sujud. Sujud ada 8 syarat. Jadi kalau kita bicara bab semata kursi, kita kena balik pada syarat sujud yang kedua yang kita baca minggu lepas, dan juga syarat sujud yang ketujuh. Syarat sujud yang ketujuh, iaitu meninggikan punggung daripada tengkok kepala. Kena tankis. Punggung kena tinggi daripada kepala. Nungging kita panggil. Tankis itu bahasa Arab. Itu syarat yang ketujuh. Syarat yang keempatnya, tekan kepala ini dahi pada tempat sujud. Tu tekan dahi pada tempat sujud. Sama dia juga tu. Tapi kita fokus pada syarat yang kedua. Sujud ni wajib kena bumi 7 anggota. 2 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Ini syarat sujud. Pandai ni. Kalau orang sembahyang atas latar, duduk atas latar, dia sujud macam biasa lah. Orang sembahyang atas kursi, sujud macam mana? Kena bumi 7 anggota? Tak kena. Perut jari kaki je kena bumi. Lutut tak kena bumi. Tangan tak kena bumi. Dahi tak kena bumi. Macam mana nak tekan dahi ke latar? Dahi pun tak kena bumi. Syarat yang ketujuh pula, meninggikan punggung daripada tengkok kepala dia. Wajib tinggi punggung dari kepala. Dah tu? Mana tinggi punggung dengan kepala pada masa sujud atas kursi? Tinggi kepala lah. Maka isu dia di sini. Isu dia ketika menyempurnakan syarat untuk sah rukun sujud lapang ni. Tidak dapat menyempurnakan syarat ni, tak sah semayang. Masa kursi tak sah. Bukan masalah kursi tak sah. Masalah sujud, kamu tak kena bumi 7 anggota. Itu isu dia. Dan berapa syarat out 8 dia tak dapat nak buat? Yang pertama, kena bumi 7 anggota. Tak boleh nak buat. Kena tekan dahi ke latar. Tekan dahi ke latar, warna dahi tahu udara. Itu satu syarat. Tinggi punggung daripada kepala, itu satu syarat. Jadi orang sujud atas kursi ni, dia tidak melengkapkan 3 daripada 8 untuk sah rukun sujud. Maka tak sah sujud, dia tak sah semayang. Faham tak? Tu orang main tak kursi di masjid ya? Bukan saja
Masing-masing buat kursi. Masjid sediakan kursi pula. Dia kata masjid kena mesra pesakit. Masjid kena mesra pesakit. Masjid kena sediakan kursi bagi pesakit. Masjid yang sediakan kursi pula. Ada ni. Lepas tu kursi pula dia bertelingkah pula. Kursi nak letak ikut garisan saf ke, kursi nak letak belakang. Kalau kursi letak atas garisan saf, pada masa berdiri, dia berdiri di tengah saf, tidak ikut saf semayang. Kalau kursi letak belakang, masa dia berdiri, dia dapat mengikuti saf semayang, tumit dia. Tapi belakang tak ada orang nak semayang pula. Jadi bertelingkah pula. Di mana letak kursi? Kursi letak pada garisan saf lah. Nanti saya berdiri tengah saf, tak boleh berdiri dalam saf. Tak apalah, kursi duduk atas saf lah kan. Biar kursi lah boleh pahala betulkan saf. Dia punya kaki dia kan duduk tengah saf kan. Kursi duduk betul dengan saf. Biar pahala boleh ke kursi lah. Kau nak berdiri atas saf, kursi berbelakang, orang belakang nak semayang ke mana? Dia kata, tak apa Ustaz, saya duduk tepi sekali. Saya duduk tepi sekali. Ya, kamu duduk tepi sekali. Kamu duduk tepi sekali tu, sah tengah ni penuh tak lagi. Dah penuh. Saya duduk tepi dah. Ya, kamu memutuskan sah. Makruh tak dapat fadilat berjemaah. Dah lah, sah penuh lah. Tapi saya duduk tepi sekali. Hak belakang tak ada sah baru dah, habis separuh. Saya duduk tepi sekali. Dah sah belakang. Kalau ramai-ramai kemudian, dia rapat ke tepi juga. Betul? Jadi banyak perkara lah yang membabitkan orang batal kursi ni. Tu belum lagi cerita hak masa tarawih tu. Hak budak walai kursi tu. Budak walai kursi, tengok tak? Kecoh kan masa Ramadan baru ni kan? Masa pita budak pakcik itu siapa ke dia kata? Muntah lepas daripada tu. Kan pocik jatuh atas latah tu kan, senyap, tak gerak tak apa tu kan, senyap je. Sampai ke sudah semayang, sampai ke habis orang tunjuk CCTV tu, pocik tak gerak. Mana apa tu? Sakit dah tu. Tak gerak. Bangun dok apa dok pocik tu. Mana apa tu? Lepas tu orang cerita kemudian pocik tu mutah. Wallahualam lah. Mana pocik tu cedera lah. Dok, kita orang segar pun kalau jatuh gitu macam hok budak-budak buat khianat sama kawan-kawan tu kan, buat lain kursi tu kan, budak tu jatuh atas latar, bahaya tu, boleh rosak tulang belakang budak tu kan. Budak sekolah kan, kawan nak duduk dia tarik kursi, debing jatuh ke belakang, buat gurau, cedera tu, boleh dia cacat sama hidup tu budak tu. Jangan main. Tapi nak cerita ni budak sehat, budak gagah, budak nakal juga dia pun sama-sama dia. Ni orang tua tak sihat dah, bayangkan jatuh atas latar gitu. Ada ni. Itu isu kursi satu. Isu kursi kita boleh toleransi lagi sebab ada tempat-tempat yang boleh main kursi ni. Kita boleh toleransi. Sekarang kita cerita dulu. Tapi bab kursi ni kita boleh toleransi. Yang kita toleransi tu, siapa bapak budak yang buat seumpama tu? Budak tu tidak mumayyiz. Makruh kamu datangkan ke dalam masjid. Bapak tu kena pegang. Bapak budak tu. Kalau orang tua tu masuk hospital, kena bayar apa? Bapak budak tu kena bayar. Kan budak yang tarik tu kan. Budak yang tidak mumayyiz. Makruh masuk dalam masjid tu. Ni bercerita lagi dia kacau orang semayang. Dia melintasi orang semayang. Bapak dia berdosa. Dia bising pada orang semayang, ganggu orang semayang. Bapak dia berdosa. Jadi bapak ni nak masjid sangat tak reti. Belajar tak apa tak dia masalah. Nak didik anak 7 tahun. Sekarang ni hari Jumaat kita boleh tengok lah. Budak-budak tak okey duduk depan, ayah duduk belakang. Dia pusing bari kat tak okey, mari kat ayah pusing. Ni bukan duduk belakang tu. Tak okey duduk depan, ayah duduk tengah masjid. Anak belajar mai. Budak 3-4 tahun. Tahu ke apa? Habis orang semayang di litah. Hari Jumaat kan amal semayang kan. Mai solat tahiyatul masjid ke, mai nak qiblah Jumaat ke, ramai kan. Ayah tak okey duduk depan. Oh, pergi kat tak okey. Budak 3-4 tahun.
Lepas tu balik ke ayah dia pula duduk tengah masjid ni. Gi kat toki. Sengih budak tu. Budak tu langsung tak bersalah. Toki tak reti, ayah pun tak reti. Dua lapis tak reti. Hak ketua tu tak reti toki, hak ayah dia tu hak muda sikit tu pun tak reti. Ni pergi mari jemaah ni. Pergi mari. Dia melintas suruh sembahyang. Budak tak berdosa. Siapa kata budak berdosa? Budak memang tak berdosa. Tapi orang tua dia kemudian tu orang paling tengok keling bola dia pegang anak dia. Bawa ke masjid tu makruh dah. Tidak mewayi lagi anak mung tu. Hari Jumaat siap bawa anak puang lagi ni. Hari Jumaat duduk tengah masjid, bawa anak perempuan. Bawa anak yang tak semayang, lelaki sekalipun, dia tak semayang, dia memutuskan saf. Kanak-kanak yang belum balik, duduk dalam saf, tak memutuskan saf kalau dia semayang. Tapi kalau dia tak semayang, budak tak semayang, dia duduk main. Tak semayang apa? Umur 4 tahun, 5 tahun, semayang apa? 6 tahun semayang apa? Itu akan memutuskan saf. Dibawa pula kalau kata umur 7-8 tahun. 8 tahun tu memayik dah. Semayang dah. Tapi dia rebut saf dengan orang balik. Makruh juga. Sekarang ni saf kanak-kanak kita ikut masa dulu lah. Dulu letak belakang Jumaat. Sekarang ni letak tengah masjid. Depan masjid habis anak-anak bagi depan belakang. Dia rosak saf semayang ni bermula daripada isu, ingat tak? Isu budak atau surat ketua imam nak tuntut hak dia nak semayang saf pertama. Di surah. Ingat tak masa tu? Hak viral surat budak ni belum balik. Dia atau surat ketua imam, ketua imam tak duduk saf pertama. Sudut belakang. Dia tuntut hak dia. Sebab saya semayang khusyuk juga, budak tu kata. Bukan budak tu tulis, orang lain tulisnya. Sebab tu dia viral, Menteri Agama panggil budak tu bagi jabat. Mana ni? Ni pejuang ni. Memperjuangkan hak dia. Sebab dia nak rebut saf pertama. Dia belum balik. Makruh rebut saf dengan orang balik. Makruh rebut saf dengan orang balik. Lepas tu ada mufti pula. Dia kalau budak ni jumpa dengan saya nak raih budak tu. Dan dia kata tanya siapa-siapa pun. Budak yang belum balik semayang tidak memutuskan saf. Betul? Budak yang belum balik semayang tidak memutuskan saf. Tapi budak yang belum balik rebut saf dengan orang balik, hukumnya makruh. Kalau budak tu tak semayang, memang memutuskan saf. Memutuskan saf jadi makruh. Orang belakang tak dapat fadilat berjemaah 27. Mula di situ lah. Orang tu bawa anak ke depan belakang. Dia kata nak latih anak. Nak latih anak sampai tepi. Latih anak di rumah. Jumaat sekarang dia terganggu dah orang nak semayang. Tak kira dah. Kan dulu kan dia ada signboard tu, kanak-kanak di belakang. Sekarang tak buat dah. Dia rebut saf ke depan dah. Bawa anak-anak. Makruh seumpama tu. Anak belum balik. Kalau anak belum memayyiz, masuk masjid tu makruh dah. Lepas tu hak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi dukung. Itu bicara lain pula. Panjang pula bicara tu. Berapa kali berlaku? Nabi dukung Umamah, cucu perempuan Nabi yang salam. Sekali je. Bukan disunnah kepada kita nak sama dukung cucu. Tu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik atas belakang Nabi masa Nabi sujud. Berlaku berapa kali? Mak itu ke sembahyang Nabi, Sayyidina Hasan akan berada masjid Nabi naik atas belakang Nabi masa Nabi sujud. Itu nak cerita kehidupan. Dalam kehidupan ni ada ketika Allah, cucu kita ni kita kena dukung dia. Ada ketika itu kehidupan. Kita duduk sembahyang molek-molek, cucu naik atas belakang masa sujud. Itu kehidupan. Tapi bukan maknanya nak sembahyang dukung cucu, bukan. Dia ambil itu sebagai alasan nak bawa budak-budak masuk masjid. Ada itu bukan. Tak betul wujud gitu. Dia mula dari isu tu lah. Menteri Agama pun sokong, mufti pun ada sokong masa tu, habiskan ni aturan sos sudah campur ikut dang dah. Banyak kerosakan budak ilmu majlis masuk masjid. Hak tadi hak kursi orang tu dia tarik kan. Kadang-kadang cermin mata orang punah. Kadang-kadang barang masjid punah. Dah budak-budak, dah reti apa satu. Habis cermin mata orang tu. Cermin mata sekarang bukan murah. 1,000 juga sekarang ni jangan main. Tahu?
Seribu-ribu je mata. Ingat barang orang kali, ingat murah orang kali. Kalau anak dia pijak, pecah macam mata orang tua tu. Dia lari gitu je balik anak dia ke rumah. Dia terhutang dengan orang tu. Kalau seribu kena bayar. Padahal itu anak tak cera lagi tu. Kalau anak cera pula kena besi cermin mata, kena pula cermin mata kaca. Dia kena pula. Ni semua bapak-bapak yang tidak bertanggungjawab. Tak kerti nak letak. Nak ke masjid lah ni, nak ke masjid ni. Hak kecil atas masjid dah. Pok ke masjid pun tak belajar pok tu pun Di masjid masa-masa tertentu je. Tarawih penuh masjid bawa air kecil-kecil. Mana apa? Pok pun jahil juga. Nak latih anak dengan cara yang jahil. Ini dia pun orang ni. Jauh lari kita ni nak cerita bab kursi je. Nak cerita bab kursi. Lepas tu orang tua, budak tarik kursi orang tua. Jauh lagi. Kita bab kursi kita boleh toleransi. Sebab dia pandangan mazhab yang berbeza lah. Kita boleh toleransi. Cuma nak cerita sekarang ni hak mazhab Syafi'i. Nak cerita hak mazhab Syafi'i. Ada. Ni 8 syarat. 8 syarat untuk rukun sujud ni. Kena bumi 7 anggota, tekan dahi kepala di tempat sujud, kemudian tinggi pundak kepala. Orang sujud atas kursi boleh tak nak kena bumi 7 anggota? Tak boleh. Maka tak sah rukun sujud. Pada ni sujud isu dia, melainkan ni orang ni memang tak boleh sujud. Contohnya dia buat pembedahan mata. Kan pembedahan mata kan tak boleh tunduk, rokok pun tak boleh tunduk. Boleh tunduk sekadar boleh lah, setara mana wallahu alam lah. Sujud tak boleh tunduk sampai ke latar. Ada orang ni dia ada masalah tulang belakang, dia tak boleh nak sujud ke latar. Ada orang ni dia kaki dia accident, kaki dia hok mana kaki dia tu serik, kaki tak boleh bengkok. Dia nak sujud atas latar pun tak boleh kerana kecacatan dia. Dia macam-macam orang uzur ni. Ada orang yang kalau sujud atas latar dia pakai nerak lalu dah. Dia semai duduk, dia sujud tu pakai dak bangun dah lah, pakai sujud, pakai dia sebab tenaga dia tak ada. Ni. Ada orang yang memang tak boleh sujud. Di semai atas latar sekalipun memang tak boleh ke benda bumi tunjuk anggota. Orang gini boleh duduk atas kursi. Sebab atas latar masa sujud, atas kursi masa sujud sama je. Faham tak? Mana kalau orang boleh sujud atas latar kena bumi tunjuk anggota, dia tak boleh duduk atas kursi pada masa dia sujud. Dia kena turun latar juga. Lepas tu barulah bangun tak kursi pula. Susah pula kursi tu lari kan, jatuh tangga belakang pula. Susah jadi gitu. Ada ni. Ada orang yang duduk atas latar dia tak ada sujud. Ada waktu dia duduk atas latar dia berunjuk 2 kaki. Tu cari duduk. Lepas tu nak sujud kan ni? Dia pun sujud lah. Sekadar dia tu lah. Boleh kena bumi 7 anggota? Tak boleh. Hak gini lah boleh duduk atas kursi pada masa sujud. Faham tak? Ini cerita mazhab Syafi'i kita dulu ni. Orang atas kursi tu sambil heran lah. Dia uzur ni tak sama. Orang ni gini. Kalau buat dia tu tak betul, atas dia lah belajar tak belajar. Satu laginya, ada orang yang dia berdiri boleh, tapi tak boleh turun. Tak boleh turun ke latar. Dia berdiri boleh, turun ke latar tak boleh. Kalau turun, tak naik. Ada macam gitu. Faham tak ni? Dia berdiri, okey. Turun latar, tak naik. Turun latar boleh, tak boleh naik dah. Ataupun tak boleh turun latar terus, dia kena duduk. Sekarang ni dia berdiri tak boleh turun latar. Ataupun dia duduk lalu tak boleh bangun berdiri. Kita mazhab Syafi'i tetap wajib pilih solat berdiri. Rokok dan berdiri, aktif dalam berdiri, sujud isyarat dan berdiri. Duduk anda sujud dalam berdiri. Ni mazhab Syafi'i kita. Kan tak ni? Ataupun kalau dia turun je latar, tak naik dah depan dia. Maka tak boleh turun latar. Dia kena sujud daripada tempat berdiri. Maka dia sujud masa berdiri tu kena bumi 7 anggota? Tak boleh juga. Masa ni lah dia boleh duduk atas kursi. Lepas tidak berdiri,
Dia pun duduk atas kursi. Dia pun sujud yang pertama. Boleh. Sebab apa? Sebab dia sepatut sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri pun tak boleh kena berhenti anggota juga. Biar berehat sikit, boleh atas kursi, boleh berehat sekejap. Boleh. Yang ni sujud atas kursi, duduk atas sujud. Yang kedua, ni. Ada ni. Hak gini-gini je boleh semai atas kursi. Bukan semua orang. Kemudian pula, orang atas kursi terus tak apalah. Dia takbir pun atas kursi dah, selesailah. Rokok pun atas kursi, tidak atas kursi, sujud, rendah sikit daripada tunduk pada rokok tak atas kursi, okeylah. Yang isu timbul pula sekarang, timbul dalam FB tu lah, orang share tu. Dia semai atas kursi, dia semai berdiri pada masa Fatihah, pada masa rokok, tidak dia berdiri. Dia berdiri ya. Macam biasa tidak. Masa sujud dia pun duduk atas kursi. Dia pun tunduk. Ada kata duduk tu menambahkan rukun duduk, batal semayang. Dah. Tidak menambahkan rukun duduk. Orang share dalam FB tu kan. Orang share benda gempok-gempok gitulah. Baru orang tengok, berat dah sekali ni. Dah mula-mula kan dia main berdiri. Fatihah, rokok, tidak berdiri. Kemudian lepas tidak sampai Allah mana medah, dia pun duduk. Baru dia pun sujud yang pertama. Dia duduk tu tambah rukun duduk, dia kata batal semayang. Tak ada tambah rukun duduknya. Tak tambah rukun duduk. Kemudian pula timbul pula isunya. Timbul isu macam mana? Dia kata kita semayang berdiri, rokok macam mana? Ni kita main berdiri, rokok gini. Kita semayang atas kursi, rokok mana? Sujud mana? Kita akan sujud. Gitu kan? Jadi gini tubuh kita. Sujud atas kursi, bukan gini tubuh kita. Rokok berdiri. Mana rendah rokok dengan sujud? Keadaan tubuh tu mana rendah? Sujud, rokok. Ni sujud sujud atas kursi, dia cokeng ke atas panggil. Cokeng tak panggil? Cokeng tak? Cokeng ke atas. Dan rokok? Rokok sama. Sujud jadi mana tinggi, mana rendah rokok dengan sujud. Rendah rokok tak sah pula dia kata. Orang tak banding gitu. Sebab tadi keadaan berdiri, ni keadaan duduk. Tadi sama lah. Kita wajib kena bezakan antara rokok sujud kalau sama-sama berdiri. Dia rokok dah berdiri, gini. Patut tidak. Dia tak ada tunggu latar. Dia pun sujud dan berdiri juga. Dia kena rendah daripada rokok tadi. Dia kena lebih. Atau wajib tu. Wajib bezakan jikalau kuasa. Dia semai berdiri. Dia tak ada tunggu latar. Dia pun rokok macam biasa. Sami Allah liman hamidah. Dia pun sujud. Allahu akbar. Sujud dan berdiri. Dia wajib kena. Tadi rokok gini. Dia kena gini. Sebab dia rokok dan berdiri, sujud dan berdiri. Situasi yang sama, wajib kena rendahkan sujud kepada rokok. Wajib rendahkan sujud nak banding dengan rokok. Sama juga kalau dia atas kursi. Atas kursi daripada awal. Dia rokok atas kursi. Sami Allah man hamidah. Sujud dia kena rendah lagi daripada rokok tadi. Jikalau kuasa. Jikalau kuasa belaka. Sebab dia rokok dalam duduk, sujud dalam duduk. Dia kena bezakan. Tapi kalau dia rokok dekat nak berdiri begini, kemudian masa sujud atas kursi, tunduk lebih tinggi daripada rokok tadi, tu tak apa tu sebab suasana yang berbeza. Tak ada ni. Ada pula berdiri kan, berdiri ni rokok berdiri, tidak berdiri. Dia kena sujud dan berdiri. Lepas sujud berdiri barulah tarik kursi dia. Baru tarik kursi masa sujud dan berdiri. Tarik kursi. Baru letak punggung atas kursi. Apa ni nak ajar pun tak tahulah. Ada hak berat laginya. Nak jadikan supaya rokok tidak lebih tinggi daripada sujud. Dia buat mana? Lepas baca Fatihah, ambil kursi luluh, duduklah ludah. Barulah rokok, tidak, sujud, barulah sujud lebih rendah daripada rokok. Dia buat gitu pula. Pandai ni, dia boleh berdiri untuk rokok dan sujud sebab dia kuasa. Tapi dia boleh berdiri untuk rokok dan tidak. Dia boleh berdiri untuk rokok dan tidak, dia kuasa. Tapi pada masa sujud dia tak atas kursi, maka sujud dia akan jadi lebih rendah dari rokok tadi. Mana cara untuk mengatasi? Dia ajar lepas baca Fatihah, duduk atas kursi lalu dah. Kemudian barulah rokok, tidak, sujud atas kursi barulah boleh rendah daripada rokok tadi. Hak tu punah awal-awal.
tu tak betul awal-awal dah ajar gitu. Tak betul awal-awal. Bagi orang yang kuasa berdiri sembahyang fardu, dia wajib berdiri pada masa takbir. Dia wajib berdiri pada masa baca Fatihah. Dia wajib berdiri pada masa rokok. Dia wajib berdiri pada masa i'tidal. Sebab dia kuasa. Hak sujud tu timbul isu lain pula kemudian. Duduk atas latar ke, duduk atas kursi ke. Rokok, i'tidal wajib berdiri bagi orang kuasa. Tak ada ni. Tiba-tiba tak ada pasal-pasal. Lepas baca Fatihah, duduk atas kursi dulu, bawa rokok atas kursi. Rokok dah keadaan duduk, tidak keadaan duduk bagi yang kuasa, tak sah semayang awal-awal laginya. Ada ni. Jadi pelik-pelik pula jadi ajarnya. Hak mudah batal lah. Batal lah, begitulah, beginilah. Itu dalam bab uzur gitu kena belajar molek. Yang turut orang belajar molek. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab lain tu tak apalah, tu dia masalah. Dia berlaku ni Mekah lah. Mekah mata khusi. Saya wallahu alam lah, tapi ada kawan tu belajar Mekah. Dia kata kan, dia belajar lama Mekah. Dia kata mata khusi ni bukan orang Mekah buat. Bukan orang Mekah. Orang Mesir, orang Syria. Dia kata dulu asal-asal. Asal bukan orang Mekah mata khusi. Orang Mesir, orang Syria. Punca dia gemuk. Ni mata kursi. Ada. Dia tahu orang Mesir, orang Syria yang mulai. Jangan. Orang gemuk kalau duduk kena gaya tak boleh bangun berdiri. Saya pernah mengajar lama dah ni, masa tu mengajar rumah orang. Dia orang tak salah latar belaka. Kelas muslimat. Semua tak salah latar belaka. Dia semua tak kursi sofa rumah orang tak. Dia tak kursi sofa. Dia tak kursi sofa. Lepas tu dia pun ustaz saya minta maaf ustaz saya duduk atas kursi tinggi seorang ni. Tak apalah kata. Saya ni ustaz saya semayang pun atas kursi ustaz. Dia mari tak digagah, dia berjalan. Tak ada tukar pun berjalan. Berjalan molek-molek. Orang gemuk lah. Dia berjalan molek-molek, tak ada tungkat. Tak ada tukar, tak ada apa pun Mana kalau suruh jogging, boleh jogging pun dia tak tahulah. Mana dia gagah. Tapi dia atas kursi. Dia tu ustaz saya mayang atas kursi sebab saya tak boleh turun latar, dia kata. Tak turun latar, saya muskil sebab dia orang sihat nampak. Turun latar tak bangun ustaz tak naik Ustaz nak tengok, dia pun turun latar sungguh. Dia turun latar sungguh. Dia nak naik atas kursi semula tu, kursi sofa kan. Tak kata balik kalau khabat mana pun. Kalau panjat macam tak kata balik. Tak boleh naik terus. Tak boleh naik. Tak boleh naik kursi sofa. Tak boleh naik. Padahal kalau dia khabat macam mana pun, tak terbalik kursi tu bukan kursi plastik. Tak boleh naik. Lepas tu kelas tu muslimat belaka. Nak balik macam mana makcik tu tak tahulah. Tak tahulah. Kelas muslimat belaka. Muslimat pakai akak pun tak tahulah. Dia kata kalau duduk atas latar, anak lelaki dia, seorang dua tak boleh akak dia. Kena 3-4 orang ni akak dia baru dia bangun berdiri. Tak boleh dia. Kalau duduk atas latar, mana anak lelaki dia, natu lelaki dia dua ya. 3-4 orang nak akak dia. Jadi ada orang seumpama tu, dia gemuk tak boleh turun latar. Jadi orang seumpama ni semayang berdiri macam biasa, rokok dan berdiri, i'tidal dan berdiri, sujud dalam berdiri. Hak asal dia. Tapi macam mana sujud dalam berdiri, kena bumi tujuh anggota? Tak boleh juga. Tak apalah, berehat sekejap, duduk atas kursi. Untuk sujud, duduk ada sujud yang kedua, lepas tu wajib bangun berdiri semula untuk rakaat kemudian. Tapi asalnya dia bukan duduk atas kursi asalnya. Dia sujud atas, dia sujud dekat dalam berdiri asal. Maka ni boleh duduk atas kursi. Tapi kalau orang yang boleh turun ke latar, sujud kena bumi tujuh anggota, dia kena turun latar. Ataupun ginilah, orang ni dia tak boleh berdiri dah, dia uzur. Kalau duduk atas latar, dia boleh sujud macam biasa. Duduk atas kursi tak boleh. Pandai? Duduk atas latar, dia sujud macam biasa. Kena bumi tujuh anggota. Orang gini tak boleh atas kursi. Orang boleh atas kursi ni, duduk latar tak boleh sujud. Macam sebut tadi kan. Tak boleh sujud sebab dia kaki dia cacat, lutut dia cacat. Ataupun dia sujud atas latar macam biasa je, dia akan jadi jatuh. Dia tak tenaga kurang. Maka ni barulah boleh semayang atas kursi sebab duduk atas latar pun tak ada apa kat sujud dia pun. Ataupun orang melakukan pembedahan mata. Tu mudah. Contoh mudah, orang yang melakukan pembedahan mata. Dia berdiri boleh, duduk boleh. Dia Allahu Akbar berdiri. Lepas tu rakaat, Allahu Akbar.
Setakat mana boleh tunduk orang pembedah mata. Gitu dia rokok. Sami Allahu liman hamidah. Macam biasa. Lepas tu turun latah. Dia pun duduk atas latah lah. Dia nak sujud macam mana? Dia tunduk je lah. Allahu Akbar. Boleh tak kena bunyi anggota? Tak boleh juga. Hak ni dia malah turun ke bawah. Tak apalah. Lepas i'tidal dia pun duduk atas kursi. Dia pun Allahu Akbar. Sujud yang pertama. Isyarat je kan orang bedah mata kan. Allahu Akbar, duduk ada sujud. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Lepas tu Allahu Akbar, bangun pada rakaat yang kedua. Tak apa. Sebab itu latar pun tak ada sujud juga. Sebab dia buat pembedahan mata. Ada ni. Tapi kok mana pun kena belajar lah. Orang sihat kena belajar, orang sakit kena belajar. Sakit kena belajar ni bukan belajar masa sakit, belajar masa sihat ni lah. Masa sakit ilmu tak masuk. Masa sakit pula musang, payah nak diajar. Tahu musang? Bukan musang hok makan ayam tu. Tu musang ni musang. Ada dua depan. Bekeng. Pongoh. Ada apa ya dah? Musang, bekeng, pongoh, pemarah itulah. Dah sakit kan? Mula sensitif orang sakit ni jangan. Orang jadi memang hok pemarah dah. Kena belajar awal-awal. Kalau sakit buat macam mana? Jangan kita turut orang tengok orang mata kursi, Cuma bagi kitanya orang mata kursi tu kalau mazhab lain dia tak ada berat macam kita lah. Mana kita untuk orang lain lah. Janji di sembahyang sudahlah. Kita dah usul-usul banyak lah orang. Kita dah usul-usul banyak. Cuma bagian kita belajar. Tengok orang tu ramai orang mata kursi. Tak duduk usul periksa lah. Nak panggil seorang nak cek. Tak payahlah. Tak payah. Biar ke dia lah. Sebab apa? Sebab ada pandangan mazhab yang lain dia tak tu mana dalam bab syarat bagi rukun sujud ni. Gitu je lah. Penting semayang. Tinggal semayang. Itu tak ada mazhab yang membenarkan. Pandang ni. Cuma kita utamakan ilmu. Utamakan ilmu. Main kursi macam mana hak boleh mazhab Syafi'i kita. Tak boleh macam mana. Kalau berdiri, kuasa berdiri kena berdiri. Ni saya pernah tengok hari Jumaat. Dia semayang berdiri. Macam biasa. Dia rokok berdiri. Tidak. Masa rokok berdiri tu gagah mula-mula ada rokok dia. Orang uzur kan tunduk ke depan ni ada perlahan-perlahan dia. Lepas tu masa sujud dia atas kursi. Bersujud pertama, dua atas sujud yang kedua. Rakaat kedua Allahu Akbar atas kursi dah. Dia tak mau berdiri dah rakaat kedua. Dia tak berdiri dah rakaat kedua. Kalau kuasa berdiri tu rukun lain tu. Apa tak bangun berdiri? Tak berdiri rakaat kedua. Rakaat pertama dia berdiri. Rokok berdiri, tidak berdiri. Masa sujud dia atas kursi, kena rakaat kedua tak atas kursi dah. Masa baca Fatihah rokok dan tidak. Wallahu alam lah rakaat kedua dia pening dah. Tiap-tiap minggu gitu. Lepas ada semayang, kursi tu kan boleh tukar. Boleh tungkat kursi tu kan. Lepas ada semayang, dia berjalan, dia litah kita. Laju dia kita berjalan. Tapi kenapa rakaat kedua tadi tu atas kursi? Wallahu alam lah. Pada ni. Tapi dia saya dimaklumkan dia tak tahu dia turun latar sebab dia masuk tulang belakang. Tak apalah. Tak payah turun latar, duduk atas kursi. Tapi masa berdiri rakaat kedua, masa batas rakaat kedua, rokok rakaat kedua, tidak rakaat kedua dia wajib main atas kursi sebab dia gagah. Rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua dia duduk. Fatihah dengan rokok tidak. Tu. Kalau dia kuasa berdiri, dia duduk atas kursi, masa Fatihah rokok dan tidak tak sah semayang dia. Gitu je. Tu kata kena belajar. Jadi bab main atas kursi ni berkait dengan syarat untuk sah rukun sujud yang kedua, yang keempat dan juga yang ketujuh. Kemudian syarat yang ketiga tu kita akan bicara baliklah. Ketiganya terbuka dahinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.